daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Kata dia ada satu sahabat yang bernama Julaibib. Dia ni imra'an yadkhulu 'ala nisa. Dia satu orang yang suka duk bercampur dengan orang perempuan. Yamurru bihinna wa yula'ibuhunna. Dia duk kelitin di kalangan orang-orang perempuan dan suka duk melawak dengan orang perempuan. Ini cerita sahabat yang bernama Julaibib. Dia orang asal Madinah. Orangnya tak lawa. Fizikal badan dia pendek. Langsung tak handsome. Pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, "Wahai Julaibib, hang tak mau kahwin ke?" Jawab Julaibib, dia kata, "Aku ni orang tak lawa, aku ni tak laku." Nabi kata dekat dia, dekat Julaibib ni, Nabi kata, "Tapi hang laku di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ini Julaibib. Satu sahabat Nabi yang di awal-awal hadis kita baca ni, dia kata dia ni imra'an yadkhulu 'ala nisa. Dia seronok bercampur dengan orang perempuan, suka duduk melawak dengan orang perempuan, tapi tak ada seorang orang perempuan berkenan ke dia. Kata dalam hadis ni, faqultu li imra'ati. Abi Barzah yang meriwayatkan hadis ni, dia pernah warning bini dia. Dia pernah bagi amaran kepada bini dia. Dia kata, la yadkhulanna alaikum Julaibib. Dia kata dekat bini dia, aku nak bagi satu amaran. Aku tak mau tengok Julaibib dia ada sama dengan hamba. Dia ni satu orang manusia yang tak lawa. Lepas tu tak ada siapa berkenan dekat dia. Bahkan di kalangan sebahagian besar penduduk Madinah, rimah dengan dia. Dia jadi manusia macam tu. Manusia yang orang tak suka. Sehingga kan Abu Barzah yang meriwayatkan hadis ni, Abu Barzah ni sampai kata dekat bini dia, dia kata, aku jangan bagi mata aku nampak hampa duk bercampur dengan Julaibib. Fa innahu in dakhala alaikum. Dia kata, kalau satu hari aku nampak Julaibib ni piduk bercampur dengan hampa, piduk bersembang, piduk melawak dengan hampa, la af'alanna wa la af'alanna. Satu aku nak kata, tengok aku nak buat apa. Terjemahan mudah dia macam tu. Dia tak berkenan ke Julaibib ni sampai dia bagi warning, dia bagi amaran kepada bini dia, jangan mata aku nampak hampa duk bercampur dengan Julaibib ni. Kalau sekali aku nampak, dia kata la af'alanna wa la af'alanna. Satu benda yang aku boleh kata, aku nanti buat satu benda, hampa nanti tahu. Qala wa kanat al-ansar iza kana li ahadihim ayyimun lam yuzawijha hatta ya'lam hal lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha haja am la. Kata Abu Barzah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata menjadi amalan, menjadi tradisi di kalangan sahabat-sahabat Ansar di Madinah ni, kalau siapa yang anak perempuan dia bercerai, dia jadi ayyimun. Ayyimun ni janda. Ibu bapa kepada anak perempuan yang jadi janda ni tidak akan bagi anak mereka menikah dengan siapa pun, melainkan setelah pasti Nabi tak berkenan dekat anak mereka yang tu. Siapa-siapa pun kalau ada anak perempuan dah menikah, bercerai, anak perempuan tu sudah jadi janda, jangan siapa main masuk meminang. Ibu bapa di Madinah ni, Ansar ni, orang-orang Ansar Madinah ni, mereka tak akan offer, mereka tak akan bagi anak perempuan mereka yang jadi janda ni kepada siapa-siapa pun, melainkan setelah sudah pasti Nabi tak ada hati kepada perempuan ni. Bukan nak abang kata Nabi ni gila kepada janda. Dah, kita jangan salah faham hadis ni. Tapi nak abang kata, hormat penduduk Madinah ni. Melihatkan Nabi SAW, dia banyak duk ambil ayyimun, perempuan-perempuan janda buat isteri. Maka mereka ada simpan dalam hati. Mana nak tahu nak jadi tuah mereka, Nabi ambil anak mereka boleh menjadi mentua Nabi SAW. Begitu. Faqala Rasulullah SAW li rajulin minal ansar, zawijni ibnatak. Satu hari, kata Abu Barzah, rawi hadis ini, Nabi jumpa satu sahabat Ansar. Nabi kata dekat sahabat Ansar ni, zawijni ibnatak. Nabi kata, kawinkan aku dengan anak perempuan kamu. Faqala ni'ma wa karamatun ya Rasulullah wa nu'ma aini. Respon daripada bapa ni yang ada anak perempuan ni,
Bila Nabi mai kata, kawinkan aku dengan anak perempuan kamu, respon daripada bapa ni. Dia kata apa? Dia kata ini satu penghormatan daripada Allah dan daripada kamu ya Rasulullah. Dan inilah yang menyeronokkan aku. Maksudnya apa tuan-tuan? Teringin ni, orang-orang Madinah ni teringin kalau boleh nak buat keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lastu uriduha li nafsi. Nabi kata, tapi maksud aku bukan nak menikah dengan aku. Nabi kata. Qala, kata bapa anak dara ni, faliman ya Rasulullah, kalau tidak dengan tuan, nak bagi anak perempuan saya menikah dengan siapa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Julaibib. Nabi kata, aku nak bagi anak perempuan hang menikah dengan Julaibib. Punggah dia ni kata. Julaibib yang penduduk Madinah tak berkenan ni. Nabi pergi tanya ni, dia ni, hang ada anak perempuan bukan? Boleh tak nikahkan dia dengan aku? Nabi kata lagu tu. Dia terus kata, Masya Allah, ini penghormatan daripada Allah dan daripada Tuhan ya Rasulullah. Kalau nak menikah dengan anak aku, kecil tapak tangan. Apa pun aku bagi. Nabi kata, tak, bukan dengan aku. Aku nak pergi menikah dengan Julaibib. Dengar Julaibib macam satu bom meletup. Pasal awal hadis tadi dah cerita dah. Dia ni satu orang yang orang tak kenal. Rupa parah tak segak. Dengan kelaku dia suka hidup campur dengan orang perempuan. Sampai sebahagian orang lelaki-lelaki yang ada isteri ni sampai warning isteri mereka. Jangan mata aku nampak. Anda bercampur dengan Julaibib. Begitu keadaan orangnya. Tiba-tiba Nabi kata dekat bapa anak dara ni. Nabi kata dekat dia. Aku nak bagi anak perempuan hang menikah dengan Julaibib. Dengar Julaibib berdebuk kata. Faqala ya Rasulullah usyawiru ummaha. Dan bapa anak dara ni kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya nak kena mesyuarat dengan mak dia dulu. Fa'ata ummaha. Maka dia ni pun balik jumpa isteri dia di rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnatak. Bapa ni balik-balik pergi jumpa bini dia, pergi jumpa mak anak dara ni, dia bagi satu statement suspend dulu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meminang anak dara hang. Dia pergi kata lagu tu. Faqalat, kata bini dia, ni'ma wa nu'matu aini. Dia kata, alhamdulillah, penghormatan daripada Allah dan daripada Rasul. Kalau Nabi nak ambil anak kita buat bini, tak tahu nak habang, penghormatan bagi keluarga kita. Faqala, kata bapa ni, innahu laysa yakhtubuha li nafsih. Tapi nanti saat aku habang tak habis lagi, dia kata. Nabi meminang bukan untuk Nabi, dia kata. Innama yakhtubuha li Julaibib. Keluar nama ni lagi sekali. Dia kata Nabi meminang, tapi untuk Julaibib. Dia kata. Faqalat, kata isteri dia. Ajulaibibun ibnah. Ajulaibibun ibnah. Ajulaibibun ibnah. Dia ulang 3 kali. Bini dia kata Julaibib. Julaibib anak Nabi kah? Dia tanya. Julaibib. Seorang tu aja nama Julaibib. Di Madinah ni. Dia kata Julaibib tu anak Nabi kah? 3 kali dia tanya. La amrullah la tuzawwajuhu. Kata bini dia. Tak, dia kata. Kalau nak bagi menikah anak aku dengan Julaibib, la amrullah. Maksudnya wallahi. Demi Allah, dia kata, la tuzawwajuhu. Sekali-kali, dia kata, jangan bagi anak dara kita menikah dengan Julaibib. Begitu. Falamma arada an yaqum. Bila dah begitu keputusan bini dia, yang suami ni pun dah dengar macam tu, nampak muktamad lah. Tak terima lah pinangan Nabi itu. Maka bangkit dia ni, liya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu bima qalat ummuha. Dia pun bangkit nak pergi jumpa Nabi balik. Nak abang kata cancel. Tak jadi. Kalau untuk Nabi, tak payah tanya bini. Dia buat keputusan, boleh. Tapi kalau untuk Julaibib, nak kena tanya bini. Bila tanya bini, bini kata anak kita nak mengaji sekolah lagi. Cerita dia tak boleh. Bapa ni bangkit nak pergi jumpa Nabi. Nak habaq kepada Nabi SAW. Kata tak terima pinangan Nabi untuk Julaibib ni. Qalat al-jariyah. Anak dara duduk dalam bilik tu,
Duk curi dengar. Mak dengan ayah duk sembang, kata orang main nak minang dia. Dia duk curi dengar. Qalat al-jariyah, dia pun bersuara. Anak dara ni bersuara. Dia kata, man khatabani ilaikum. Dia tanya ayah dia dengan mak dia, siapa dia yang meminang saya ni? Dia tanya. Fa akhbaratha ummuha. Mak dia pun bercerita. Mak dia kata, Pak Hang ni buat suspend. Balik mai habang kata Nabi meminang. Mak punya seronok, lah Julaibib yang meminang hang. Faqalat, kata anak dara ni, atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrah. Tu dia, anak dara kata lepas tu. Anak dara kata, awak mak dengan ayah nak tolak, nak bantah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis cerita kata, anak dara kepada pasangan ini serak. Menjadi perhatian ramai orang. Tiba-tiba Nabi nak pergi pegur dia dengan Julaibib. Bila mak dengan pak buat keputusan, kata kalau Julaibib, no. No way. Aku tak mau terima Julaibib jadi menantu aku dan aku tak mau jadi pak mentua, mak mentua Julaibib. Tiba-tiba anak ni kata apa? Dia kata, ayah, mak, ayah dengan mak nak tolak pinangan bermakna nak membantah perintah Nabi SAW. Idfa'uni. Dia kata, bawa saya pergi dekat Nabi. Fa innahu lam yudayyi'ni. Dia kata, kerana saya pasti, saya yakin Nabi SAW tidak akan menyebabkan saya jadi sengsara. Itu dia, tuan-tuan. Anak ni, dia kenal Julaibib tu siapa? Dia tahu siapa Julaibib ni. Dia tahu betapa tak berkenannya orang Madinah kepada Julaibib ni. Tapi oleh kerana yang mai meminang untuk Julaibib ni Nabi SAW, itu halnya. Dia kata, mak, ayah, saya yakin sepenuh hati Nabi SAW bila dia meminang saya untuk Julaibib, Nabi SAW langsung tidak ada ingat nak sengsarakan hidup saya. Fantalaqa abuha ila Rasulillah SAW fa akhbarah. Pak dia pun tergamam. Anak kata lagu tu. Macam mana dalam hati dia begitu besar hormat kepada Nabi. Macam mana dalam hati isteri dia begitu besar hormat kepada Nabi. Cuma nama Julaibib ni menyebabkan dia terlupa Ustaz kepada hormat Nabi ni. Anak teringat balik. Bapa ni bila dengar macam tu tergamam, dia pun bangkit, tak kata apa, terus jalan nyong pergi jumpa Nabi SAW, pergi cerita dekat Nabi SAW apa yang jadi, dan pak dia kata, sya'nuka biha. Pak dia kata, saya serah urusan ni kepada Tuhan. Fazawwajaha Julaibiban. Maka Nabi bagi menikah budak perempuan ni dengan Julaibib. Qala, kata Abu Barzah yang meriwayatkan hadis ini. Ini dia masuk chapter 2 dah. Tadi chapter 1. Chapter 2, kata Abu Barzah, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin lah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar perang. Dalam syarah hadis dia cerita, dia kata, yang kata Julaibib yang ramai orang tak berkenan ni, dia ni kalau ada panggilan perang, dia duduk baris depan sama dengan Nabi. Dia ni yang orang tengok tak berkenan, yang orang tengok apa semua ni, kalau mai panggilan jihad, dia depan. Tu sebab Nabi kata dekat dia, hang tak lawa, orang tak berkenan dekat hang. Nabi kata, aku nak abang dekat hang, dalam riwayat Abu Ya'la. Nabi kata, aku nak abang dekat hang, Allah berkenan dekat hang. Kata Abu Barzah, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin lahu. Satu hari Nabi keluar perang. Qala, kata Abu Barzah, falamma afa Allahu alaihi. Bila perang selesai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Selesai perang semua, Nabi bangkit berdiri, Nabi kata di depan sahabat, hal tafqiduna min ahad? Nabi kata, cuba hampa tengok balik, ada tak siapa-siapa daripada kawan-kawan kita yang tak ada? Nak tahu siapa yang terkorban. Qalu nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan. Sahabat-sahabat dia bagi report. Fulan bin Fulan tak ada, dah gugur syahid. Fulan bin Fulan tak ada, dah gugur syahid. Fulan bin Fulan tak ada, dah gugur syahid. Duk bagi laporan dekat Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru hal tafqiduna min ahad.
Habis laporan semua, Nabi tanya soalan yang sama. Nabi kata, cuba tengok lagi sekali. Ada tak ada siapa-siapa daripada sahabat kita yang hilang? Maksudnya yang tak ada sama dengan kita yang hidup ni? Qalu, la. Sahabat-sahabat kata, tak ada dah. Semua hak gugur kami cerita belakang dah. Kami sebut nama belakang dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinni afqidu Julaibiban. Nabi kata, tapi aku kehilangan Julaibib. Nabi kata. Dia ni, tuan-tuan, nama dia pun orang tak sebut depan Nabi. Ni yang kata Julaibib ni, nama dia pun orang tak teringat nak sebut. Punya tak pentingnya dia ni. Nabi tanya hampa cek balik siapa yang tak ada, dia pun sebut Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, tak sebut nama dia. Nabi kata unzuru, Nabi kata pi cek lagi sekali, pi tengok lagi sekali, ada tak ada siapa-siapa lagi? Depa kata tak ada. Bila depa kata tak ada, Nabi kata aku kehilangan Julaibib. Bila Nabi sebut nama dia, qala fatlubuhu fil qatla. Baru pakat pi cari lagi sekali di kalangan orang-orang yang mati ni. Qala fatlabuhu. Kata Abu Barzah, jumpa mayat dia ni. Fawajaduhu ila janbi sab'ah qad qatalahum summa qataluhu. Pi cari mayat dia satu, dia ada 7 mayat musuh keliling dia. Bermaknanya dia berjaya membunuh 7 musuh yang ada di keliling dia. Summa qataluhu. Kemudian dia dibunuh oleh musuh. Itu dia. Punya beraninya dia ni. Jumpa mayat dia dikeliling ada 7 musuh yang mati. Lepas tengok dia seorang musuh dia ada 7 keliling. Faqalu ya Rasulullah ha huwa dha ila janbi sab'ah qad qatalahum summa qataluhu. Dia kata, ya Rasulullah, ni dia jenazah Julaibib. Dikeliling dia ada 7 musuh. Dan dia juga mati di tengah-tengah. Lebih korang nampak, dia bunuh 7 musuh. Kemudiannya dia dibunuh. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama alaihi. Nabi mai tengok berdiri di tepi mayat dia. Faqala Nabi, qatala sab'ah wa qataluhu. Nabi kata betul. Dia bunuh 7 orang musuh. Kemudiannya dia dibunuh. Haza minni wa ana minhu. Haza minni wa ana minhu. Haza minni wa ana minhu. 3 kali. Nabi kata, aku daripada dia, dia daripada kalangan aku. Nabi iktiraf dia, Nabi endorse dia ni sebagai satu orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sa'idaihi. Nabi pangku mayat dia di atas tangan Nabi. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat macam tu. Nabi pangku mayat dia ni di atas tangan Nabi. Wa hufira lahu. Nabi suruh depa korek liang untuk ke bumi dia. Selagi liang tidak dikorek, selagi tu Nabi duk pangku dia. Penghormatan. Okey. Ma lahu sarir illa sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badan dia dengan badan Nabi tidak ada berlapik apa-apa kain. Melainkan Nabi punya kulit duk kena kulit dia. Begitu. Summa wada'ahu fi qabrih. Nabi turun dalam liang, dukung mayat dia letak. Walam yuzkar annahu ghassalah. Dan hadis tidak menceritakan mayat dia dimandikan. Maknanya dia mati syahid. Qala Sabit. Kata Sabit, seorang lagi rawi hadis ni, fama kana fil ansar ayyimun anfaqa minha. Sepeninggalan dia. Sepeninggalan matinya Julaibib ini, isteri dia tadi ni. Tidak ada seorang wanita janda daripada kalangan Ansar yang lebih kuat menderma dan bersedekah lebih daripada isteri Julaibib. Sepeninggalan Julaibib, isteri dia ni kaya dan dia sedekah tak berhenti. Wa haddasa Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha Sabitan. Ishaq cerita kepada Sabit, dia kata qala hal ta'lam. Dia kata hang tahu tak ma da'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang tahu tak kata Nabi doa apa kepada Julaibib dan isteri dia dulu? Tanya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dia kata Allahumma subba 'alaiha al-khair sabba. Dia ni kata apa? Aku pernah dengar Nabi doa kepada isteri Julaibib ini. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kebaikan
yang melimpah ruah kepada isteri Julaibib ini. Nabi pernah doa dekat dia pasal apa? Mengenangkan iman dia yang tinggi. Satu manusia yang tak diberkenan oleh orang di Madinah. Oleh kerana Nabi meminang, dia terima laki-laki ini. Dia tak tengok rupa parah laki-laki ini. Nabi doa dekat dia, Allahumma subba alaiha al-khair sabba. Ya Allah, limpahkanlah ke atas perempuan ini kebaikan yang melimpah ruah. Wala taj'al aisyaha kaddan kadda. Dan Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau beri kepada perempuan ini kehidupan yang sempit sama sekali. Berkat doa Nabi SAW, dia hidup senang lenang, rezeki murah tak tahu mai mana. Setelah tak ada Julaibib, dia menjadi seorang janda yang kaya dan sentiasa bersedekah harta benda dia. Qala fama kana fil ansar ayyimun anfaqa minha. Lagi sekali Abu Barzah kata, tidak ada di kalangan janda-janda yang ada di Madinah pada masa itu daripada kalangan Ansar yang kuat bersedekah lebih daripada isteri Julaibib ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada hadis yang kita baca, yang pertama, parah rupa bukan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, keimanan dan keyakinan kepada Allah dan Rasul pasti akan membuahkan hasil yang terbaik. Kita percaya betul kepada Allah, kepada Quran dan kepada Rasul, kepada hadis. Dia punya result dia mesti yang terbaik. Yang ketiga, Allah menghargai Julaibib kerana keberanian dia dan semangat jihad dia. Dan Allah menghargai isteri Julaibib kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kata Allah dan Rasul menghargai Julaibib, bukti dia apa? Nabi pangku mayat dia sampai selesai dikebumikan. Nabi turun dalam liang kebumikan dia. Bukti dia diiktiraf Allah dan Rasul. Dan bukti kata Allah dan Rasul menghargai isteri dia apa? Sampai akhir hayat. Dia orang bagus. Rezeki murah dan murah bersedekah. Pengajaran yang keempat, jangan buruk sangka kepada Allah dan Rasul. Tak boleh. Tak boleh buruk sangka. Tak boleh duk ingat sikit pun dalam hati kita, kata Allah suruh kita buat satu benda yang akibat dia tak bagus. Tak boleh. Dalam Quran 30 juzuk, 6,000 ayat lebih tu, jangan ada teringat dalam hati kita mana-mana satu ayat yang tak sesuai hari ini. Jangan ada ingat macam tu. Itu buruk sangka dengan Allah. Tak boleh. Yang kelima, rumah tangga akan bahagia kalau sekiranya dibajai dengan ilmu, dengan iman dan dengan agama.